Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qaim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min zakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Budi atas pengacaraan majlis pada petang yang penuh barakah ini. Yang saya muliakan Prof. Dr. Randes Azhari, Dr. Randes Azhari, Kepala Kementerian Agama, pada Dr. Yusri Zali, Biro Keistimewaan di Pejabat Kabinet Aceh, Kadin Aceh, tuan-tuan dan puan yang pengurusan tertinggi Madrasah Darul Hikmah, cikgu-cikgu, dan sudah tentu yang kita raikan anak-anak istimewa, anak-anak di Madrasah Darul Hikmah ini. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurniaan, rahmat dan barakah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya dan isteri dapat sampai ke madrasah ini Darul Hikmah untuk bertemu dengan Randes Azhari, dengan Yusri Zali, dan sudah tentu sahabat-sahabat lama saya, iaitu Bapak Dr. Randes Sufian Saleh dan Ibu Dr. Ros. Untuk makluman semua, saya mengenali Ibu Ros dengan Bapak Sufian agak lama, sebab kami dalam satu profession. Saya 25 tahun, untuk makluman semula, 25 tahun daripada menjadi hakim di Mahkamah Rendah. Masa itu tahun 1998 di Mahkamah Rendah Syarif Ahmad Tali. Itu jawatan pertama saya tahun 1998. Sehinggalah Allah SWT berikan amanah yang begitu besar kepada saya pada bulan April 1 April 2019. Saya dilantik menjadi Ketua Hakim Mahkamah Syariah Malaysia. Maknanya kalau sekarang tu Bapak Dr. Amran Suwadi di kantor Mahkamah Agung Pengadilan Agama, jadi kedudukan saya di situ. Maknanya saya menjadi ketua bagi seluruh Mahkamah Syariah di Malaysia. Itu tanggal 1 April 2019. Tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang saya kasih sekalian, Bapak siapa? Rahmadi, ya, Pak Rahmadi tahu tak? Siapa-siapa yang duduk di mahkamah, Dr. Ros, Pak Sufian. Kita di Mahkamah Syariah ini kita dilatih untuk tidak bertemu sangat dengan orang. Maknanya seorang qadi ataupun hakim, dia ada etika dia. Tidak boleh bertemu macam ni. Saya jarang bertemu dengan orang ramai macam ni. Itu etika dia, Dr. Yusrizal. Etika kami sebagai hakim macam tu. Maknanya 25 tahun dalam bidang kehakiman,
kita memang jarang bertemu dan bersosial dengan orang ramai. Daripada tahun 1998 sehinggalah pada 2 Disember 2022, bisa cerita 2 Disember 2022, saya beserta dengan isteri, dengan anak-anak seperti biasa menunggu di hadapan TV pengumuman menteri-menteri baru di bawah kerajaan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tuan-tuan dan puan bayangkanlah di hadapan di hadapan TV menunggu pengumuman daripada Perdana Menteri, tiba-tiba diumumkan nama saya sebagai salah seorang menteri kabinet bersama-sama dengan Yang Berhormat Perdana Menteri. Jadi maknanya yang ini adalah amanah yang Allah berikan. Maknanya daripada kehidupan seorang hakim dan ketua hakim yang tidak bertemu dengan orang ramai, pada 2 Disember 2022 kehidupan saya berubah 360 darjah. Daripada tidak bertemu dengan orang ramai kepada prasyarat sebagai menteri, wajib, Dr. Zazri, wajib untuk seorang menteri bertemu dengan orang ramai. Bayangkanlah hadirin dan hadirat yang saya kasih sekalian, 5 bulan pertama tu isteri saya maklumlah begitu sukar untuk adapt dengan cara kehidupan yang baru. Tetapi anak-anak sekalian yang saya kasih sekalian, ini lumrah kehidupan. Ini lumrah kehidupan. Saya di semalam di Masjid Baitur Rahman, saya bacakan dan adik Khairul Azhar dibacakan tadi Suratul Mulk awal. Khairul bacakan tadi, anak dia Khairul bacakan Allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan kehidupan ini untuk apa anak-anak? Untuk Allah SWT uji kita. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di kalangan kamu ini yang paling baik amalan mereka? Nabi SAW pesan pada kita anak-anak. Nabi kata, dan saya sampaikan pesanan ini kepada ketua-ketua agensi agama. Sedikit makluman Bapak Dr. Randa Zali, Menteri Agama ni dia punya kuasa dia sangat besar. Ada 14 agensi yang besar di bawah Menteri Agama ini, termasuklah lembaga tabung haji. Semua orang mesti maklum, lembaga tabung haji ini yang menguruskan simpanan jemaah-jemaah haji dan juga yang menguruskan operasi haji di Malaysia. Jadi ada 14 agensi besar, termasuklah yang macam Dr. Randa Azhari kita ada JAKIM, Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, yang kaki tangan dia lebih daripada 20 ke 30 ribu. Jadi satu kementerian yang agak besar. Jadi bayangkan anak-anak bagaimana saya dipuji oleh Allah SWT daripada menjadi ketua yang melihat kepada mahkamah-mahkamah syariah. Maknanya Bapak Rahmadi, saya lihat hakim-hakim, kebajikan mereka ini, bagaimana nak memperbaiki mahkamah-mahkamah syariah di Malaysia. Dr. Yusrilah satu aspek saja mahkamah syariah. Kali ini dia ada 13. Bapak-bapak bayang, ada 13 agensi yang begitu besar. Tiba-tiba Allah letakkan saya untuk menerajui Kementerian Agama. Masya Allah. Jadi apa yang saya nak sampaikan pada anak-anak kita, Allah SWT akan uji kita. Allah SWT akan uji kita. Dan sudah tentu saya sampaikan pada anak-anak seperti mana yang saya sampaikan kepada ketua-ketua agensi agama, cita-cita kita ialah untuk menjadi manusia yang terbaik. Nabi SAW pesan kepada kita, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah mereka yang paling banyak memberi manfaat kepada orang lain. Anak-anak kena ingat, cikgu-cikgu kena ingat,
Nak jadi manusia yang terbaik ini bukan menteri agama. Nak jadi manusia terbaik ini bukan jadi ketua hakim Mahkamah Syariah Aceh. Setiap seorang daripada kita, anak-anak, kita semua boleh jadi manusia yang terbaik. Jadi kita kena tanam cita-cita tersebut. Saya sebagai menteri agama menasihatkan ketua-ketua agensi agama matlamat kita ialah untuk menjadi ketua-ketua yang sentiasa memberikan manfaat kepada orang lain. Kalau dia jadi ketua hakim Mahkamah Syariah Malaysia, maknanya dia kena jadi ketua hakim Mahkamah Syariah yang boleh memberikan keadilan kepada mereka-mereka yang datang berurusan dengan Mahkamah Syariah. Kalau dia menjadi CEO lembaga tabung haji, dia akan menguruskan tabung haji dengan penuh amanah. Betul dan puan, anak-anak sekalian, kuasa yang diberikan oleh Allah SWT ini akan ditanya satu masa nanti. Nabi sebut kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap seorang daripada kamu adalah pemimpin. Dr. Andes Azhari memimpin Kementerian Agama di Provinsi Aceh ini. Dia akan bertanggungjawab dalam urusan keagamaan di Aceh ini. Jadi setiap seorang daripada kita akan dipertanggungjawabkan oleh Allah SWT. Jadi anak-anak yang berada di hadapan saya ini, saya nasihatkan waktu muda ini kena awal-awal lagi kena tanam cita-cita dalam diri untuk menjadi manusia yang terbaik, manusia yang sentiasa dihormati oleh orang lain dan melaksanakan amanah demi kebajikan orang lain. Saya percaya insya-Allah anak-anak yang ada di hadapan saya ini seperti mana yang disebut oleh Pak Dr. Andes Sufian dan Dr. Andes Azhari pun dah sebut tadi, kita sama-sama ucapkan syabas dan tahniah kepada Madrasah Darul Hikmah ini atas kejayaan memperolehi peratusan 94% pencapaian. Yang ini merupakan satu pencapaian yang terbaik. Tahniah kepada guru-guru di Madrasah Darul Hikmah ini, tahniah kepada anak-anak yang berada di hadapan saya dan yang mungkin masih lagi berlibur cuti sekolah tidak ada di hadapan saya. Sampaikan salam ucapan tahniah ini kepada anak-anak saya. Jadi yang ini saya harap dalam konteks tafsir yang saya nak sampaikan tadi, saya sebut dalam konteks kepimpinan. Jadi alhamdulillah saya dapat sampai saya sebut kepada Ibu Rus, sebab di Malaysia saya antara kuasa yang ada pada Menteri Agama ialah untuk memegang tampuk dan juga ada kita ada di bawah sana ada pusat zakat lagi PPZ. Alhamdulillah pada tahun ini kita insya-Allah akan berjaya sampai kita menunggu sampai 31 Disember ini untuk kutip sebanyak zakat Andes sebanyak 1 bilion ringgit Malaysia. Itu berapa Indonesia? 1 bilion. Maknanya pembayar zakat ini insya-Allah di Disember ini kita akan capai target sebanyak 1 bilion. Betul Izizat? Berapa yang betul? Dalam 1 bilion Indonesia berapa? Kosong tak tahu berapa kosong tak? 15 trilion. Okey, 15 trilion. Itu kutipan. Jadi saya sampai kepada penghujung, sudah sampai bulan Disember. Kebetulan saya sampai di Aceh. Biasalah bila hujung tahun duit dah banyak dah disalurkan. Jadi itu yang alhamdulillah Yayasan Taqwa Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, salah satu agensi yang berada di bawah saya beritahu kepada Dr. Sufian dan juga dari satu madrasah yang saya akan pergi selepas daripada ini.
mungkin malam dalam kita akan buat penyampaian dengan sumbangan yang disampaikan oleh saya sebentar tadi, dan saya percaya juga dah masuk dalam kau Madrasah Darul Hikmah ini. Semoga sumbangan yang tidak seberapa itu akan dapat dimanfaatkan oleh Madrasah Darul Hikmah ini, dan insya-Allah saya pun dah sampai di sini, dah tengok keadaan semula dan dah berjumpa dengan Dr. Randes Azhari. Mungkin mana-mana lain yang mungkin saya boleh tolong sebagai Menteri Agama Malaysia, insya-Allah kita akan tolong Dr. Randes Azhari. Cuma apa yang Dr. Randes Azhari sebut tadi, kita di Malaysia bajet baru benda pada di Malaysia ini 150 juta yang diperuntukkan di bawah Menteri Agama, kita akan berikan kepada sekolah-sekolah di negeri-negeri. Untuk makluman semua, di Malaysia pendidikan Jabatan Agama Mahkamah Syariah ini untuk bawah kuasa negeri. Maksudnya kalau ada madrasah, sama ada yang private atau yang milik negeri, yang itu di bawah kuasa negeri. Tetapi kerajaan persekutuan, saya menteri di kerajaan persekutuan, jadi kita bantu negeri. Negeri milik sekolah milik negeri, tapi bantuan kewangan itu selain daripada negeri, jumlah yang besar akan dibantu oleh kerajaan pusat, kerajaan persekutuan. Jadi alhamdulillah, baru-baru ini semasa pembentangan bajet, Datuk Seri Anwar Ibrahim telah umumkan sebanyak 150 juta ringgit akan disalurkan kepada sekolah-sekolah negeri dan juga sekolah-sekolah swasta yang berdaftar. Kemudian syarat sekolah-sekolah private ini wajib daftar ke negeri. Kalau dia tidak daftar, kita tidak akan berikan bantuan. So, prasyarat bantuan kepada sekolah-sekolah swasta ini adalah dia mesti daftar di bawah negeri. Jadi maknanya Madrasah Darul Hikmah ini dia kena daftar di bawah Kementerian Agama Provinsi Aceh, baru kita akan salurkan bantuan. Itu cara bagaimana kerajaan pusat membantu. Jadi seperti mana yang disebut oleh sebelum daripada saya, Rizal, Randes Azhari, Pak Sufian, kita harapkan pertemuan ini bukan pertemuan yang pertama. Saya rasa gembira sebab ini kali pertama saya sampai di bumi Aceh. Untuk makluman semua, sebenarnya Perdana Menteri Datuk Seri baru saja melepaskan, dia bagi cuti kepada menteri-menteri. Jadi baru dia bagi cuti. Jadi saya bincang dengan isteri untuk kita pergi ke Temiang, Temiang Aceh. Di sana ada pembantu rumah saya yang bekerja dengan saya dan isteri selama 17 tahun, mendidik anak-anak saya daripada kecil sampai lagi puasa 17 tahun. Jadi Makcik Hasanah ini 7 tahun yang lepas dia sudah uzur, dia tidak mampu bekerja dan dia balik ke Temiang Aceh. Jadi sudah 7 tahun kami tak berjumpa sebab saya terlalu sibuk. Jadi kebetulan bila diberikan cuti oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, jadi saya ambil keputusan untuk pergi ke Temiang dan bertemu dengan bekas pembantu rumah saya yang 7 tahun dah kami terputus dan tidak berjumpa secara fizikal. Dan alhamdulillah, kerana maknya berhenti sama pula anaknya. Jadi anaknya pula sekarang ini sambung perkhidmatan ibunya, mamanya, dan sekarang anaknya ini bekerja dengan saya sebagai pembantu rumah. Jadi maknanya di sini ada hubungan yang kuat antara saya dan juga Aceh. Kita dihubungkan dengan Makcik Hasanah ini, dan kita doakan, dan selain daripada dengan Idrus, dengan Pak Sufian, dan saya pun dah kenal dengan Randes Azhari, anak-anak di sekolah ini. Kita sama-sama doakan semoga Allah berkukuhkan hubungan ukhuwah silaturahmi kita semua. Kita banyakkan kesyukuran pada Allah SWT. Ayat yang awal saya bacakan tadi,
wahai manusia, kami jadikan kamu berbidang bangsa, berkuat-kuat. Tujuannya untuk apa? Lita'arafu, Allah kata, untuk kita mengenali di antara satu sama lain. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah bukan memberi agama. Allah SWT, kalau memberi agama ini orang yang sombong, dia akan jauh daripada menjadi orang-orang yang dimuliakan oleh Allah SWT. Seorang pemimpin pada saya, bila dia pun bersama-sama dengan rakyat, membantu rakyat, orang-orang yang susah, khususnya anak-anak yatim yang berada di hadapan saya ini, Allah akan angkat martabatnya. Angkat martabatnya sebagai menteri agama, menteri, dan dalam masa yang sama Allah SWT angkat martabatnya di pandangan di sisi Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, kita dah tahu sambutan 19 tahun memperingati kejadian tsunami. Dan terlalu sudah Sufian sebut tadi 23,000 daripada 26 atau 25,000 penduduk di sini yang telah terkorban disebabkan oleh tsunami tersebut. Dan saya percaya mungkin ada anak-anak yang di hadapan saya ini mungkin tak merasai seperti 19 tahun yang dahulu. Jadi dengan adanya peristiwa memperingati musibah tsunami ini akan mengajar anak-anak ini. Sebab anak-anak ini akan memainkan peranan yang penting. Cikgu-cikgu didiklah anak-anak ini dengan betul untuk bangunkan Aceh ini. Saya dan isteri rasa gembira bila melihat sampai kali pertama di Aceh kita tidak nampak. Betul, saya bercakap dengan isteri, tak nampak tu seolah-olah ada berlaku sesuatu musibah yang besar di Aceh ini. Berkat apa? Berkat kesabaran tuan-tuan dan puan-puan, anak-anak yang diuji oleh Allah SWT dan kepada Allah SWT. Tuan-tuan dan puan, saya akan habis di sini. Ini contohnya. Sebagai hakim ini saya tak biasa bercakap depan orang ini. Ini semua belajar setahun yang lepas. Yang paling teruk lagi bila ada di parlimen. Di sini kan DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Jadi Tuan Zari, masa di parlimen DPR dan masa kita dengan pembangkang yang ditanya soalan macam saya di mahkamah Pak Ramadi, kita tak pernah orang tanya kita. Pantang. Orang tak boleh tanya kita. Apa kita putuskan, awak ikut saja. Diam-diam dengan itu. Tapi sekarang jadi menteri, banyak tanya, tak boleh. Jangan kata tak nak jawab, wajib jawab. Ini yang sudah jadi berkuah langsung 390 darjah. Jadi saya mohon untuk bapak-bapak di sini, anak-anak khususnya di hadapan saya untuk terus kesumakan saya dan isteri serta anak-anak saya terus dilindungi Allah SWT, diberi kekuatan, kesabaran untuk menjalankan amanah ini. Sebab kita baru-baru ni ada reshuffle kabinet. Ada yang kata saya terlibat, tapi saya kata saya kata tak kisah. Sebab jawatan ini kita tidak minta. Saya sendiri pun terkejut. Jadi kalau hilang dia tidak menjadi masalah, Bapak Ramadi sebab kita bukan minta jawatan ini. Jadi tapi alhamdulillah saya tak tahu mungkin tahun yang lepas penilaian yang dibuat oleh Perdana Menteri dan keputusan telah dikeluarkan, bukan saja saya dikekalkan sebagai Menteri Agama, tetapi diberikan pula timbalan menteri. Sebab sebelum ni setahun saya tidak ada timbalan. Saya buat itu surang-surang, tidak ada timbalan. Jadi alhamdulillah baru-baru ni jawatan ini kekal, amanah ini kekal, dan dalam masa yang sama diberikan seorang timbalan untuk membantu saya. Jadi timbalan saya dipanggil wakil, jadi wakil kepada menteri agama. So, yang akan membantu saya untuk insya-Allah 4 tahun yang akan datang sebelum pemilu pilihan raya ke-16 di Malaysia. Dan saya juga nak maklum pada semua, untuk pengetahuan semua, saya tidak ada parti. Saya tidak ada parti. Saya dilantik oleh Majlis Raja-Raja. So saya tidak mewakili mana-mana parti. Satu-satunya negeri yang tidak ada parti. Saya bukan
bukan partai Golkar, bukan partai lain semua. Sebab saya baru ini di Tebiang, masa saya bagi sumbangan kepada orang fakir miskin di Tebiang. Ada orang datang, dia tanya dengan saya, bapak ni caleg nombor berapa? Nombor berapa? Saya kata bukan, saya bukan orang, saya bukan calon. Saya sudah jadi, saya menteri. Kata orang dia kata apa? Bila kita bagi sumbangan, dia kata mau caleg. Bapak dah nanti masa pemilu sebab bagi bantuan. Cari gambar saya memang takkan jumpa. Takkan jumpa langsung gambar saya. Dia poster-poster kan. Dia tengok poster-poster ni gambar tak ada nampak poster, tak naik poster dia kira. Memang tak ada poster. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, terima kasih saya ucapkan. Kemudian Ibu Lus, terima kasih kerana beri peluang pada saya untuk bercakap dengan ibu-ibu dan bapa di sini, dan khusus kepada anak-anak istimewa yang berada di hadapan saya. Kita sama-sama doakan mimpi ini akan berjaya insya-Allah di dunia dan juga di akhirat. Jadi sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Menteri Agama Malaysia karena berhubung